والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه قولنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Saya hormati Tuan Nazir, seluruh pegawai dan jawatan kuasa Qaryah Masjid Ar-Rahimah. Seterusnya guru-guru, para pemimpin masyarakat, tuan-tuan, puan-puan, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Pertama dan selamanya, marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi rasa syukur kita ke hadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala dapat sama-sama kita bertemu pada malam ini selepas kita sama-sama melaksanakan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjamaah. Dan seterusnya kita sama-sama meneruskan agenda kita di dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dapat kita sambung apa yang telah kita sampaikan sejak daripada 2 minggu yang lalu berkaitan dengan di antara 5 perkara ujian, halangan yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke atas seorang pendakwah, ke atas orang-orang yang beriman, yang kita sebutkan sebelum ini, yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang keempat iaitulah asyaitanu yudilluh, iaitulah syaitan yang menyesatkan. Kita telah kongsikan beberapa perkara yang disebut kaifa tusaddu madakhil syaitan, bagaimana kita menutup pintu laluan syaitan yang masuk ke dalam hati kita, ke dalam hati, ke dalam diri kita sebagai seorang manusia. Sebagaimana antaranya yang disebutkan iaitulah dengan kita memperbanyakkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Antara yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, belalai syaitan itu letaknya di hati manusia. Apabila manusia itu lalai, leka, maka ketika itu syaitan sedang berleluasa ke atas diri dia. Akan tetapi apabila manusia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan dengan penuh ketaatan, maka ketika itu lembiklah syaitan, tewaslah syaitan daripada diri manusia. Tuan-tuan, kita sambung hari ini antara cara selain daripada memperbanyakkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pada perkongsian yang lepas, kita kongsikan doa seorang ulama yang bernama Muhammad bin Wasi'. Sebagaimana Muhammad bin Wasi', doanya tersebut akhirnya menyebabkan iblis tertewas. Sebagaimana doa yang bermaksud, ya Allah, Engkau telah mentakdirkan kepada kami menghadapi musuh yang amat kami arif. Kenal dah musuh utama diri kita adalah syaitan. Dan musuh tersebut amat arif tentang kelemahan kami. Syaitan sangat mengetahui kelemahan manusia. Ia dan sekutu-sekutunya melihat kami dan kami tidak dapat melihat mereka. Ya Allah, Engkau jadikanlah dia putus asa untuk menggoda kami seperti mana dia berputus asa daripada rahmat-Mu. Haramkan dia bagi kami sebagaimana Engkau mengharamkan syaitan dari mendapat keampunan-Mu. Jauhkanlah kami darinya seperti mana Engkau jauhkan dia daripada rahmat-Mu. Sesungguhnya Engkau berkuasa melakukan apa sahaja. Yang mana doa ini menyebabkan syaitan tak mampu dekat dengan Muhammad bin Wasi' ini.
Sehinggalah syaitan datang bertemu dengan Muhammad bin Wasi'. Wahai anak Wasi', engkau kenalkah siapa aku? Maka jawab Muhammad bin Wasi', siapakah kamu? Jawab Iblis, aku Iblis. Jawab Iblis, maka saya mahu supaya engkau jangan ajarkan kepada sesiapa tentang doa aku ni, kata Iblis kepada Muhammad bin Wasi'. Maka Muhammad bin Wasi' menjawab, demi Allah, aku tidak akan menghalang sesiapa pun untuk mempelajarinya. Buatlah apa sahaja yang engkau mahu. Kerana besarnya erti doa seorang manusia sebagai satu senjata untuk berhadapan dengan musuh yang sentiasa berusaha untuk menyesatkan diri kita manusia. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu juga bagi orang-orang yang kerap mengingati Allah, bukan hanya sekadar berdoa tetapi banyak berzikir mengingati Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang banyak membaca Al-Quran, baik orang-orang lelaki ataupun orang-orang perempuan, baik orang-orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala daripada dosa-dosa mereka, ataupun tak kiralah orang-orang yang sudah tentu bila banyak bertaubat, dia buat dosa sebab bisikan syaitan, kemudian istighfar, taubat kembali pada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan sukar untuk menembus, melelahkan golongan-golongan manusia tersebut. Banyak zikir, ingat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan bagi orang-orang yang lalai daripada mengingati Allah Subhanahu wa taala, yang sentiasa terus-menerus dalam melakukan maksiat dan dosa, dia biasa je. Sebagaimana antara yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, manusia ni ada 4 jenis yang buat dosa. 4 jenis manusia yang buat dosa. Yang pertama sekali, manusia yang bila mana dia buat dosa, dia sedar akan dosa yang dia buat itu adalah merupakan perkara yang salah. Sebab apa? Dia menyedari, dia sedar manusia ni semuanya dijadikan bersih. Fitrah kejadian manusia suci. Bila berbuat dosa, dia rasa bahawasanya dosa itu akan mengeluarkan diri dia daripada seorang yang suci menjadi seorang yang kotor, seorang yang ada noda di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka dia sedar dia akan kembali pada Allah. Tu orang yang sedar tentang fitrah kejadian manusia. Yang kedua, buat dosa. Dia sedar tapi lambat. Sedar tapi lambat. Sebab tu kalau kita baca dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila buat dosa, buat pahala, buat dosa, ada malaikat yang mencatatnya pada kanan dan kiri bahu manusia. Yang sebelah kanan sebagai ketua pada pencatat amalan. Bila manusia berniat untuk buat perkara yang bersifat mendatangkan pahala, buat kebaikan, buat kebajikan, niat sahaja satu catatan telah pun ditulis. Bila buat apa yang diniatkan pada perkara kebaikan, 10 kebaikan akan dicatatkan pada catatannya. Tetapi bila mana manusia buat dosa, niat tak ditulis lagi. Buat satu dosa, malaikat yang di sebelah kanan sebagai ketua akan memberikan perintah kepada malaikat yang berada di sebelah kiri yang mencatatkan dosa-dosa. Jangan catat dulu. Jangan catat dulu. Dalam tempoh 6-7 jam, sekiranya manusia itu memohon keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala, maka takkan dicatat. Dia buat dosa 6-7 jam, tak sampai 6-7 jam dia pohon keampunan daripada Allah taala, maka tak dicatat langsung dosa tadi.
perintah daripada malaikat sebelah kanan kepada malaikat sebelah kiri. Tapi bila dibuat, tak tahu, sehingga selepas 6-7 jam, maka dicatat satu dosa tadi dengan satu dosa, bukan 10 kali ganda sebagaimana amalan yang bersifat pahala. Jadi manusia yang pertama dah tentulah kurang 6 jam, kurang 7 jam, silap hari bulan, baru berniat nak buat dosa, dia dah sedar. Manusia pada peringkat yang kedua buat dosa tapi lambat, dia rasa perkara tersebut dosa, akan tetapi akhirnya dia bertaubat juga kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Peringkat yang ketiga, manusia yang melakukan dosa, dia buat dosa dengan berterusan, seolah-olah tidak ada apa-apa. Hilang dah kesucian dia. Dan peringkat yang lebih teruk, manusia bukan sekadar membuat dosa, bahkan menjadi pembela kepada orang-orang yang berbuat dosa. Dia ajak, dia bela orang yang melakukan dosa dan maksiat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sebab itulah bagi orang yang tahap ketiga, tahap keempat ni kritikal. Macam mana Fir'aun, syaitan, Iblis takut pada Fir'aun. Iblis bertemu dengan Fir'aun, kata dengan Fir'aun, Iblis takut nak dekati Fir'aun sebab takut dimurkai Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab jahat-jahat Iblis tak pernah mengaku Tuhan. Fir'aun sampai tahap dia mengaku diri dia sebagai Tuhan. Dia boleh buat apa saja dekat atas dunia ni. Ibarat dunia ini dia yang punya, dia boleh buat apa sahaja ke atas makhluk-makhluk yang lain. Sampai Iblis pun takut dengan Fir'aun. Maka tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang seperti ini terlalu mudah untuk mereka ini ditawan oleh syaitan. Sebagaimana satu ketika berkata Wahib bin Al-Wirdi, kami difahamkan bahawa satu ketika Iblis menjelma dan bertemu dengan Yahya bin Zakaria, bertemu dengan Nabi Yahya, anak kepada Nabi Zakaria alaihi wassalam. Dan dia berkata, kata Iblis kepada Nabi Zakaria, aku ingin menasihati kamu. Syaitan, Iblis nak nasihat kepada seorang Nabi. Tapi jawab Nabi Yahya kepada Iblis, aku tak perlu nasihat kamu, tetapi cukup, wahai Iblis, engkau terangkan kepada aku tentang hal-hal anak Adam ini. Maka jawab Iblis, pada anak-anak Adam, pada manusia ini ada 3 golongan. Ada 3 golongan manusia. Yang pertama adalah golongan yang paling payah untuk ditawan oleh Iblis. Apabila kami mula menggoda salah seorang daripada mereka dan mereka termakan godaan kami kerana lalai, tiba-tiba dia memohon ampun dan bertaubat. Dia sedar keadaan dia lalai, maka Iblis masuk, Iblis ajak dia buat maksiat, maka dia lalai, dia buat maksiat, tetapi kemudiannya dia bertaubat kembali pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka habislah usaha kami, kata Iblis. Bila kami ulangi, dia pun mengulangi taubat dan istighfar. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tergolong dalam kelompok ini. Bila ingat nak buat maksiat, bila ingat nak melakukan dosa, kita istighfar, mohon keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun dah terbuat, tapi kita tahu perkara tersebut adalah merupakan perkara dosa, cepat-cepatlah kita beristighfar, memohon ampun daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab apa? Ketika itu sebenarnya masih lagi kita dikurniakan nikmat iman pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau buat tak tahu je, lama-lama terbiasa dengan
godaan syaitan dan kita tidak mengendahkan larangan itu adalah larangan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, takut-takut dicabut sedikit demi sedikit iman kita daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kata iblis, begitulah kami tidak berputus asa untuk menggoda manusia ini tadi, tetapi tidak juga sampai hajat kami terhadapnya, terhadap orang yang sentiasa ingat untuk bertaubat dan beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Golongan yang kedua, kata iblis kepada Nabi Yahya bin Nabi Zakaria, golongan kedua pula mereka ini di tangan kami ibarat bola yang menjadi permainan anak-anak kamu. Kami perlakukan apa sahaja menurut kehendak kami. Syaitan suruh apa sahaja, dia akan buat, dia akan turuti. Ibarat dia sebagai saudara yang sangat rapat dengan syaitan ataupun iblis. Mereka sudah beres menjadi tawanan kami. Ini sifat golongan yang selalu ikut nafsu. Bukan sekadar ikut nafsu, akhirnya dia mengikut apa sahaja yang dibisik oleh syaitan yang berusaha untuk menyesatkan dia dan membuat perkara-perkara dosa. Tetapi ada golongan yang ketiga, yang kalau boleh kita juga nak jadi golongan, ikut betul-betul golongan yang ketiga ini, yang disebut oleh iblis, ialah orang-orang seperti kamu, seperti Nabi Yahya lah, golongan para anbiya, terpelihara daripada dosa. Kami tidak berdaya berbuat apa-apa pun terhadap mereka. Mesti ada caranya bagaimana nak mengikut gerak langkah para nabi, para utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Dekat dengan Allah Taala, sentiasa bermuraqabah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir, ingat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Amalan wajib dah tentu dah. Amalan sunat, amalan-amalan yang mendatangkan kecintaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala diperbanyakkan dan beristiqamah dalam setiap amalan. Daripada riwayat ini jelas bahawa para dai Islam ialah orang-orang yang lebih kerap berhadapan dengan tipu daya dan perbuatan jahat syaitan daripada yang dihadapi oleh orang lain. Ibarat orang kata, makin berilmu, makin banyak amalnya, makin besarlah pangkat syaitan yang datang mengganggu dia. Orang biasa constable je lah. Yang besar-besar general, colonel, major, major besar dan sebagainya, kan? Yang datang menguji manusia berdasarkan kepada sifat-sifat manusia juga. Serangan iblis terhadap para dai, orang-orang yang beriman juga, kadang-kala dalam bentuk sikap takabur. Dia tak buat dosa secara jelas perkara tersebut dosa. Mungkin tak mencuri, dia tidak rasuah, tapi datang dalam sikap takabur, besar, bongkaknya hati kita manusia. Aku ni dah confirm lah, akulah yang paling baik. Solat 5 waktu dekat masjid, kita rasa lebih baik daripada orang lain. Sedangkan kita datang bukan kerana kita lebih baik, akan tetapi hinanya kita di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana kita datang untuk menghadap Allah Subhanahu Wa Taala jadi hamba Allah yang terbaik, bukannya nak tunjuk baik. Yang kedua, boleh jadi juga datang dalam keadaan ghurur, lebih kurang sama dengan takabur, merasa ujub dengan ilmu. Dah ada PhD, anggap orang yang tak mengaji tak ada apa-apa. Merasakan diri dia lah yang paling alim. Sedangkan sifat orang yang berilmu ibarat resam padi, semakin berisi semakin tunduklah dia. Bukannya semakin berisi semakin dia terangkat. Itu bukan resam padi tu. Ke tuan-tuan, kadang-kadang kita tak melakukan dosa yang secara jelas perkara tersebut dosa, akan tetapi datang dengan keadaan hati yang kotor.
hati kotor. Tak buat maksiat, tapi maksiat kita melalui hati. Bahkan mungkin boleh jadi dengan amalan-amalan agama, kerana hati yang rosak, amalan-amalan perbuatan dia dibuat bukan kerana Allah Ta'ala, tetapi kerana menunjuk-nunjuk, riak, nak tunjuk pada orang lain. Ni dia, elok nak masuk dalam tabung RM1, tapi kalau orang tengok boleh RM50. Kalau orang tak tengok RM1 je. Sebab apa? Sebab nak dia sentiasa disebut-sebut, nak dia dilihat perbuatan baik dia. Bahkan lantas dengan itu dia melihat dirinya sebagai orang yang lebih bijak, lebih baik berbicara daripada makhluk Allah yang lain. Kalau waktu seorang da'i itu berperasaan demikian, maka hendaklah dia beristiazah. Kadang-kadang kita pun rasa macam tu juga. Orang nampak baru nak keluar besar sikit duitnya. Orang nampak baru nak bersungguh-sungguh buat amal baiknya, buat perbuatan baiknya. Kalau perasan waktu itu kita beristiazah lah, baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, minta perlindungan diri daripada dengan Allah Subhanahu Wa Taala daripada serangan sikap buruk, tabiat buruk pada hati kita manusia biasa. Bahkan serangan iblis terhadap pendirian da'i kadang-kadang berkait dengan habuan dan perhiasan duniawi. Kadang-kadang bila dapat habuan dunia, dah mula dah, tak apalah, saya tak nak ceramah lah, takut nanti saya tertegur benda yang salah. Sebab apa? Sebab dibayar. Ia mula menganggap dirinya kurang bernasib baik. Dia cuai terhadap hak untung nasib keluarga. Dia merasakan pendapatannya kurang dari orang lain. Jadi apa salahnya dia memikirkan tentang diri dan berusaha meningkatkan pendapatan dia. Sanggup cari habuan dunia berbanding dengan melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai seorang da'i, sebagai orang yang beriman di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Akhirnya dia meninggalkan kewajiban dakwah dan medan jihadnya. Dia mula berpindah randah dari satu tempat ke suatu tempat, dari satu negeri ke negeri yang lain untuk mendapat gaji yang lebih besar dan upah yang lebih lumayan. Bahkan boleh jadi akhirnya mengampu untuk kepentingan dunia. Orang lain ada rumah besar, dia nak rumah besar juga. Orang lain ada gaji besar, dia pun nak gaji besar juga. Orang lain boleh belanja besar, dia nak belanja besar juga. Akhirnya mengampu. Akhirnya tak melaksanakan tanggungjawab. Akhirnya kebenaran disimpan. Dan akhirnya jahiliyah itu tertegak bukan kerana kuatnya jahiliyah, tetapi kerana lemahnya orang yang berpegang dengan kebenaran, tidak menyatakan kebenaran. Kadang-kala serangan iblis terhadap pendakwah dalam bentuk takut dan bimbang yang sangat berlebihan, sebagaimana yang disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka ini ditawan oleh penyakit al-wahnu. Bila ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh para sahabat apa dia al-wahnu itu, maka jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitulah cinta dunia dan takut mati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman mengingatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga seluruh umat baginda sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum, katakanlah sesungguhnya, sekiranya anak-anak kamu, ibu bapa kamu, saudara mara kamu, wa azwajukum wa ashiratukum, dan juga pasangan-pasangan kamu, ahli keluarga kamu, wa amwalun iktaraftumuha, dan juga harta-harta yang kamu simpan, wa tijaratan takhshawna kasadaha, dan juga perniagaan yang sudah tentu menguntungkan, wa masakin tardawnaha, dan tempat tinggal yang kamu cintai, ahabba ilaikum, kamu lebih cinta, kamu semua membuatkan kamu sangat cintakan kesemuanya tadi,
minallahi wa rasulih, cintanya lebih daripada kamu cinta pada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada rasulnya, utusan Allah. Wa jihadun fi sabilihi, dan membuatkan kamu tinggalkan jihad pada jalannya. Fatarabbasu, maka nantikanlah, hatta ya'tiyallahu bi amri, sehinggalah akan datangnya perintah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin, sesungguhnya Allah Taala tidak akan sesekali memberikan petunjuk kepada kaum-kaum golongan orang-orang yang fasik. Maka sebab itu cinta kita kepada dunia, manusia biasa ada cinta dia pada dunia. Siapa tak sayang kereta bercala, kita polis balik. Siapa tak cinta dunia, siapa tak sayang anak isteri, siapa tak sayang ibu bapa, siapa tak sayangkan harta. Akan tetapi kecintaan kita pada perkara-perkara tadi jangan sesekali membuatkan kita meninggalkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kita diperintahkan untuk sentiasa berjihad, bersungguh-sungguh menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu diingatkan dalam ayat Al-Quran, wala nabluwannakum bi syai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. InsyaAllah kita sambung sedikit lagi selepas azan isyak nanti insyaAllah. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن على الصلاة
حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. InsyaAllah tuan-tuan, kita sambung sikit lagi. Daripada kalangan pendakwah, ada yang mula memandang bahawa dia tidak perlu bersusah payah, terpaksa lari mengungsi atau ditahan dan dibunuh, sebab ini bererti memporak-perandakan keluarganya. Apalah salahnya kalau dia mengurangkan sedikit kegiatannya dalam berdakwah? Demikianlah sungutan dan fikiran-fikiran ini bertindan datang dalam kepalanya, sehingga akhirnya dia terpelanting jauh dari bondongan jihad dan angkatan yang memperjuangkan yang hak. Hal-hal seperti ini agaknya yang diisyaratkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, inna syaitana qa'ada li bani adam bituruqin faqa'ada lahu bi tariqil islam faqala atuslimu wa tatruku dinaka wa dini abaik fa'asahu wa aslama thumma qa'ada lahu bi tariqil hijrah faqala atuhajir atada'u ardaka wa sama'ak fa'asahu wa hajara thumma qa'ada lahu bi tariqil jihad faqala atujahidu wa huwa talifun nafsa wal mala fatuqatilu fatuqtal fatunkahu nisa'uka wa yuqsamu maluka fa'asaka wa jahada faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faman fa'ala dhalik famata kana haqqan 'ala Allah an yudkhiluhu al-jannah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i. Syaitan duduk menghalang anak Adam dalam 3 tempat. Dia duduk menghalanginya daripada masuk Islam. Kemudian syaitan berkata, adakah engkau mahu masuk Islam dan hendak meninggalkan agama kamu dan agama